Kebangsaan. Okey, seterusnya juga kita akan bercakap tentang isu yang banyak dilaporkan dan ini juga menjadi salah satu daripada kerisauan yang diterjemahkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkenaan tentang isu penderaan kepada kanak-kanak, khususnya dari sisi kesan psikologi kepada kanak-kanak tersebut. Untuk kita bercakap lebih lanjut terhadap perkara ini, kita amat bersahati untuk bersama dengan Dr. Fatin Liana Azhar, pakar Clinical Secretary Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Apa khabar? Terima kasih bersama dengan kami. Doktor, ini satu perkara yang banyak dibualkan bukan saja baru-baru ini tetapi sudah pun lama berkenaan tentang isu penderaan kepada kanak-kanak. Jadi pada awalnya mungkin boleh kita kongsikan berkenaan apa yang dimaksudkan dengan penderaan kepada kanak-kanak. Apakah hanya melibatkan fizikal tetapi boleh juga melibatkan penderaan psikologi dan pengabaian, Doktor? Ya, betul. Okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya ke sesi pagi ini. Okey, so isu penderaan ni seperti yang Cik kata tadi memang agak menggundula sekarang ya. Yeah. Okey, so kalau kita sebut tentang penderaan, definisi penderaan so saya bagi definisi dia adalah perlakuan atau perbuatan yang dilakukan ke atas individu atau dalam kes ini kanak-kanak lah yang melibatkan yang memberi kesan kepada pemikiran dia, emosi, psikologi dan juga aspek-aspek lain dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Okey, so jenis-jenis penderaan terdapat 4. Yeah. Okey, so pertama adalah penderaan fizikal, kedua penderaan secara emosi, ketiga penderaan secara seksual dan juga pengabaian ataupun neglect. Itu pun sejenis penderaan juga. Cuma untuk kita membanding bezakan antara elemen penderaan dan juga elemen menghukum, ya, contohnya kalau merotan dan sebagainya itu, macam mana kita nak menentusahkan ini adalah dera, ini adalah mungkin atas dasar hukuman, mungkin disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak itu untuk mengajar ataupun mendidik. Okey, so kalau kes macam ni memang agak sometimes there's a fine line, susah juga untuk kita nak ni kan sebagai ibu bapa. Tapi kalau kita cakap tentang kes dera ni dalam konteks ni emosi ya. So penderaan emosi ni dia ada dua jenis lah. Secara ringkasnya, satu verbal ataupun dari segi percakapan atau pertuturan. Satu lagi non-verbal dari segi perbuatan. So dalam kes ni selalunya apa yang dibuat atau apa yang dicakapkan oleh ibu bapa terhadap anak-anak. So kadang-kadang benda ni sebab penderaan emosi ni dia secara halus. Kebanyakan ibu bapa dia mungkin tak perasan. Lebih-lebih lagi kalau ibu bapa yang tidak mengetahui tentang benda ini. So kadang-kadang dalam keadaan kalau ibu bapa pun ada mengalami stres atau tertekan, so mungkin mereka pun tak sengaja melakukan perbuatan penderaan tersebut terhadap anak-anak. So itu apa yang kami selalu nampak lah. Ya. Tadi doktor kategorikan penderaan ini boleh berlaku secara fizikal, secara verbal, pengabaian dan juga mungkin dari segi emosi ya. Dari segi kita melihat impak dan juga kesannya kepada psikologi, pada peringkat mana kanak-kanak itu mula menunjukkan respon kepada aspek penderaan itu dan bagaimana respon itu boleh ditunjukkan kepada penderaan? Okey, itu bergantung kepada peringkat umur. Okey, peringkat umur. Contohnya kalau kanak-kanak, benda ni boleh berlaku seawal kanak-kanak. Contohnya kalau kita mau sebut umur lah even preschool waktu 4, 5, 6 tahun pun okey, tapi ia bergantung kepada beberapa faktor lah. Faktor pertama itu jenis penderaan. Yang kedua, siapa yang melakukan penderaan tu. Okey. So contohnya katalah kalau yang melakukan penderaan itu adalah ahli keluarga. Contohnya ibu bapa yang especially lebih-lebih lagi kalau yang tinggal satu bumbung dalam satu networking, satu rumah. Okey. So satu lagi yang kedua dia bergantung kepada berapa kerap frekuensi penderaan tu. Kalau dia just adalah satu kali penderaan ataupun one off, mungkin impak dia tak terlalu banyak. Kita tak boleh nampak sangat. Tapi kalau dia jenis penderaan yang berulang kali, repeated series of abuse, dan kita boleh nampak impak dia lebih lagi daripada yang tadi itulah.
Banyak dilaporkan juga, doktor, ya, kes-kes mangsa dera dalam kalangan kanak-kanak ini menunjukkan respon yang berbeza, tindak balas. Antaranya mungkin dia ataupun kanak-kanak itu akan membuli kanak-kanak yang lain, sama ada di sekolah ataupun di tempat pembelajaran dan sebagainya. Yang kedua mungkin akan lebih murung dan suka menyendiri. Dan ada yang lebih parah, ada tindakan dan juga fikiran untuk membunuh diri. Jadi bagaimana kepelbagaian respon ini ditunjukkan bersandarkan kepada keseriusan penderaan yang dihadapi oleh kanak-kanak itu. Okey. So tadi kita kata dia memberi impak kepada emosi, betul? Emosi dan psikologi. Okey, so kalau basic, kalau kita tengok dari segi emosi pada peringkat awal, dia punya reaksi mungkin macam takut, sedih dan marah. Tapi sekiranya benda ini berlarutan, semestinya memang akan memberi risiko kepada simptom-simptom ataupun gejala-gejala kemurungan, depression ataupun anxiety. Anxiety adalah penyakit kegelisahan, kerisauan yang melampau. So, tapi kanak-kanak pula, kalau cakap pasal depression, anxiety, dia agak berlainan sedikit. Dia punya gejala berbanding dengan orang dewasa. Okay. So, kalau dalam kanak-kanak, dia selalunya manifestasi melalui perbuatan. Okay, kita boleh tengok tanda-tanda kita sebagai orang dewasa atau ibu bapa, kita perlu peka terhadap dia punya perlakuan. Mungkin kita tengok kita punya anak tu lebih suka apa orang kata, isolasi diri, tak nak bergaul dengan orang, susah mahu mempercayai orang, takut-takut. Lepas tu kita tengok juga dari segi pembelajaran. Itu salah satu cara untuk tengok juga, senang juga tengok dari segi proses pembelajaran, sebab benda ni boleh menyebabkan dia punya fokus terganggu, pembelajaran pun merosot. Itu satu tanda yang kita boleh tengok lah. Dan juga kita tengok dari segi perlakuan, macam Cik cakap tadi, bully. Dia sometimes dia boleh menyebabkan perasaan murung dan marah dan sedih ini dalam kanak-kanak, dia boleh manifest sebagai perbuatan salah laku. So dia orang akan terlibat dalam masalah disiplin di sekolah, macam vandalism, ponting sekolah. Itu salah satu tanda ataupun salah satu gejala yang kita perlu aware lah. Maksudnya mungkin ada masalah kat anak-anak ni. Doktor, anak-anak yang didera ataupun menjadi mangsa dera ini, apakah ada jalan keluar untuk kita memulihkan kesan psikologi mereka dan rawatannya? Okey, so untuk kalau cakap pasal rawatan, disebabkan mereka kanak-kanak kan, so adalah menjadi satu tanggungjawab ibu bapa ataupun orang dewasa sekeliling ataupun masyarakat untuk peka tentang isu ini dan membawa kanak-kanak ini kepada pihak yang boleh membantu, iaitu pihak kami lah. So kalau kes-kes macam ni, ia adalah satu tanggungjawab untuk orang yang mengetahui tentang ini untuk buat laporan. Laporan kepada pihak polis lah. So polis akan buat siasatan, dan dalam kes-kes macam ni selalunya polis akan membawa mereka ke hospital. Okey. Dalam bidang kepakaran doktor iaitu psikiatri, kita sedia maklum ada psikologis, psikiatris dan sebagainya. Apakah seriusnya kesan psikologi terhadap kanak-kanak ini sehingga memerlukan rawatan psikiatris ataupun prescription ubat-ubatan, doktor? Okey, so macam saya kata tadi tu, bila kes ni dibawa ke hospital, so doktor-doktor yang akan mengendali ini kita panggil ada satu multidisciplinary team, di mana ia melibatkan banyak tim doktor-doktor pakar yang akan handle kes macam ni. So itu termasuk doktor pakar kanak-kanak, doktor pakar psikiatri ataupun psikologis ataupun kaunselor dengan pekerja sosial atau social worker. Dan juga kalau kes yang penderaan seksual akan melibatkan doktor pakar obstetrik and gynecology lah, doktor pakar wanita. Okey, so masing-masing kami akan buat pemeriksaan. Dari segi emosi pula memang kami akan buat psychiatric assessment lah. Dan kalau kami tengok memang ada gejala-gejala yang ataupun impak yang sangat teruk dari segi psikologi, emosi, dan memang kami akan memberi manajemen yang sepatutnya lah, yang terdiri daripada ubat kalau serius dan juga psikoterapi atau kaunseling. Okey. Berkenaan juga tentang kesan psikologi yang membawa kepada kesan fisiologi, pertumbusan tubuh badan kanak-kanak itu. Contohnya kalau penderaan fizikal ataupun penderaan seksual, apakah ia akan memberikan kesan kepada proses tumbesaran fungsi tubuh badan dan juga fungsi jantina kanak-kanak tersebut, doktor? Boleh juga, tapi macam saya kata bergantung kepada faktor yang tadi tu. Kita tengok berapa kerap. Itu yang paling penting, frekuensi penderaan tu.
Maknanya kalau dia berulang dan dia serius adalah lebih ada besar kemungkinan kesannya. untuk ada lebih besar kesannya. Tapi, Mungkin ini kesempatan yang terbaik doktor untuk kita membuka mata masyarakat supaya bukan kita indak menjaga tepi kain orang tetapi untuk kita cakna dan juga aware tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi apakah banyak kes yang berlaku ini adalah kurangnya perhatian pelaporan oleh masyarakat jiran tetangga dan sebagainya doktor? Boleh jadi dalam keadaan macam tu juga. Kalau macam tu kita panggil kes yang underreported. Tapi yang macam kami pihak hospital juga pada masa yang sama memang kami melihat makin banyak kes yang direport. Especially lebih-lebihnya sejak pandemik. Doktor, berapa tahun selalunya kesan ini akan sentiasa ada pada kanak-kanak itu berdasarkan pemerhatian doktor? Itu kita tak boleh nak bagi blanket rule lah. Setiap individu lain dia punya proses pemulihan. Okey. Dia bergantung kepada beberapa faktor. Faktor personality seorang kanak-kanak tu, dia punya coping mechanism dia, macam mana dia cope dengan stres, menangani stres. Itu faktor personality dia. Dan juga faktor frekuensi penderaan tu dan juga sesiapa yang melakukan penderaan tu. Kalau individu yang dikenali, impak dia lebih banyak dan dia punya trauma tu akan lebih lama berbanding dengan individu yang tidak dikenali. Okey, kita berbalik kepada case by case kepada setiap kategori itu. Penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi dan juga pengabaian. Penderaan fizikal ini kebiasaannya apakah antara modus operandi ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemangsa ataupun pendera terhadap mangsa tersebut? Kebanyakan kes yang dilaporkan, doktor. Kes yang dilaporkan, kalau cakap pasal fizikal, selalunya dalam satu rumah tangga. Okey. Tapi macam yang saya kata tadi tu, selalunya ibu bapa ataupun individu yang melakukan penderaan juga mengalami masalah sendiri. Mengalami masalah, mungkin masalah mental, masalah sosial, masalah kewangan, masalah yang menyebabkan mereka tanpa disedari melakukan penderaan tersebut terhadap anak-anak. Dari segi pengabaian pula, bagaimana doktor ia boleh dikategorikan sebagai aider? Pengabaian tu kita mungkin contoh basic macam makanan, shelter diberi, tapi kita contohlah sebagai ibu bapa kan, kita tidak memberi affection dan kasih sayang. Tidak memberi perhatian kepada anak-anak kita dalam jangka masa yang lama lah. So itu dipanggil sebagai pengabaian atau neglect. Okey, apakah adanya perbezaan antara mungkin mangsa-dera yang mempunyai adik-beradik dalam satu isi rumah dan juga mangsa-dera yang mungkin mempunyai bilangan adik-beradik yang terhad ataupun duduk bersendirian di dalam isi rumah tersebut? Apakah ada beza dari segi kesan psikologi yang dihadapi dengan keadaan dan juga bilangan adik-beradik tersebut? Dia ada beza sekiranya satu, kalau macam ada adik-beradik, katalah penderaan tu berlaku kepada adik-beradik, bukan kepada dia. Semestinya akan memberi kesan kepada individu ini juga, kerana dia didedahkan dan dia melihat penderaan tersebut berlaku di depan matanya. Dan contohnya kalau katalah bilangan anak tunggal ataupun bilangan terhad, penderaan tidak berlaku kepada mereka, tetapi ia juga satu penderaan emosi jika mereka melihat pertelagahan atau pergaduhan antara ibu bapa. Itu pun satu jenis penderaan emosi. Di mana kita sebanyak melihat sewaktu pandemik. Ya, maknanya apa jua aspek tantrum pergaduhan yang berlaku dalam rumah itu akan juga turut memberi kesan pada anak-anak. Semestinya sebab satu rumah. Kita bukan saja mengenali tentang isu dan juga perspektif mangsa, tetapi pemangsa ataupun mungkin ibu bapa dalam konteks ini. Apakah cycle itu berulang? Contohnya kalau ibu bapa itu mempunyai sejarah pada waktu kecil pernah mengalami penderaan emosi ataupun pengabaian, akan mengulang kembali perlakuan itu kepada anak-anak kecilnya. Berdasarkan experience lah, pengalaman, selalunya itu yang senario yang berlaku. Sebab itu apa yang berlaku tu dia tanpa disedari sebab dia satu cycle kan, macam yang Cik cakap tadi tu. Ya, sebab itu kita perlu untuk memutuskan cycle itu dan kitaran itu. Penderaan mental seperti kita kongsikan, penderaan emosi dan sebagainya. Dari segi rawatan tadi dikongsikan, penilaian itu akan dilakukan oleh multidisiplin dan juga pelbagai pegawai perubatan yang terlibat. Preskripsi ubat apakah diperlukan, rehabilitasi apakah diperlukan dan juga penempatan di ward-ward dan juga
ke hospital, apakah diperlukan, doktor? Okey, so bergantung kepada kes. Kalau cakap pasal ubat, sekiranya mangsa menunjukkan gejala-gejala ataupun simptom depression, anxiety, kemurungan. Sebab kemurungan kita tahu itu adalah satu penyakit, penyakit mental. So yang memang memerlukan rawatan. Salah satunya adalah ubat lah, secara ubat. Jadi memang kita perlu, dalam kes-kes macam tu, kita perlu prescribe ubat. Ya, okey. Jadi itu bergantung kepada semestinya. Doktor, saya pernah terbaca ada penulisan beberapa artikel mangsa yang pernah didera secara seksual apabila membesar, proses pembesaran, ada kebarangkalian untuk cenderung aktif secara seksual. Jadi apakah itu benar, dakwaan-dakwaan seperti itu yang menyebabkan remaja-remaja perempuan ataupun lelaki akan terlibat kepada kecenderungan untuk aktif secara seksual apabila dewasa pula? Okey, itu tak boleh kata untuk semua. Tapi kita tengok kebanyakannya adalah kes-kes macam tu. Kenapa? Kita percaya itu adalah disebabkan trauma yang dialami sewaktu kecil ke apa ke. So dia sudah macam mana diorang proses trauma itu adalah mereka sudah macam sebati contohnya dengan diri mereka. So mereka sudah mengenali itu sebagai sebahagian dari diri mereka. So mereka itu adalah menggunakan cara itu untuk menangani stres mereka. So mereka resort kepada perkara-perkara macam tu. Tapi kita tak boleh kata kepada semua lah. Jadi mungkin ini kesempatan yang terbaik juga kita memberikan pesanan doktor sebagai kepakaran dalam bidang psikiatri itu, apa yang boleh dilakukan untuk kita sebagai masyarakat membantu anak-anak kecil ini yang mungkin ada kita nampak depan mata terlibat dalam kes dera ataupun menjadi mangsa kepada kes dera ini, doktor. Okey. So sebagai masyarakat yang tahu tentang benda ni, saya rasa amat penting untuk seseorang individu itu untuk mereport tentang kes ini. Dan sebagai ibu bapa pula amat penting untuk mereka aware ataupun peka tentang keadaan isu dera ini, dan supaya ibu bapa yang tahu tu mereka kena menjaga kesihatan mental mereka juga, supaya fit untuk menjaga anak-anak. Ya, insya-Allah satu pesanan yang baik. Terima kasih doktor kerana berkongsikan pengalaman dan juga idea bersama dengan kami pada pagi ini. Itu dia Dr. Fatin Liana Azhar yang juga merupakan pakar klinikal psikiatri Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM untuk membawakan isu dera kesan psikologi kepada kanak-kanak, dan kita perlu menjadi masyarakat yang cakna kepada apa yang juga berlaku di sekitar kita. Seterusnya kita nak ke cerita pagi terung.